Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hari ini Abang nak bercerita tentang kisah kehilangan 5 orang kanak-kanak lelaki yang terjadi di Korea Selatan. Jadi kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video Abang. Dan kalau korang berminat, bolehlah subscribe channel Abang kerana ia akan menjadi motivasi untuk Abang cerita dekat korang semua kisah-kisah yang menarik dalam posting Abang yang akan datang. Kisah ini dikenali dengan nama The Frog Boy, iaitu misteri kehilangan 5 orang kanak-kanak lelaki yang terjadi di Korea Selatan. Pada YouTube yang sebelum ni, Abang ada menceritakan tentang kisah pembunuhan yang berlaku di Korea Selatan, iaitu tragedi Hanseong, di mana pembunuhnya akhirnya telah memunculkan diri selepas 33 tahun. Tapi berbeza dengan kisah kali ini, apabila di akhir ceritanya masih tidak tahu lagi siapa pembunuhnya dan siapakah yang terlibat dalam kes kehilangan 5 orang budak lelaki di Korea Selatan. Pada 23 Mac 1991, 5 orang budak lelaki iaitu Cho Won berumur 13 tahun, Jo Ho Yun berumur 12 tahun, Kim Yo Gyu berumur 11 tahun, Park Chan In berumur 10 tahun dan Kim Jong Sik berumur 10 tahun telah keluar daripada rumah mereka untuk mencari katak di sekitar Gunung Maryong. Pada waktu itu, aktiviti mencari katak adalah salah satu hobi yang digemari kanak-kanak pada waktu itu. Sebenarnya Gunung Maryong ni taklah jauh sangat daripada rumah diorang. Jaraknya lebih kurang 5 km daripada penempatan. Jadi disebabkan itu, ibu bapa kanak-kanak ini tidaklah begitu risau anak mereka merayau-rayau di kawasan gunung. Ini kerana kanak-kanak ini dikatakan sudah biasa dengan keadaan di sekitar gunung, termasuk jalan-jalannya, pokok-pokoknya dan selok-belok di kawasan hutan sekitar. Tapi kalau bagi pada kanak-kanak sekarang, huru-hara rasanya. Nak dijadikan cerita, mereka tak pulang lepas cari katak di kawasan Gunung Maryong. Ibu bapa kepada 5 orang kanak-kanak ini mula berasa risau dan pencarian mereka telah pun dilakukan. Tapi selepas lama mencari, tidak dijumpai kanak-kanak ini. Jadi disebabkan itu, ibu bapa kepada 5 orang kanak-kanak ini telah membuat laporan polis. Berdasarkan laporan polis yang telah dibuat oleh ibu bapa kanak-kanak yang hilang, pihak polis telah bekerjasama dengan penduduk sekitar melakukan pencarian. Misteri kehilangan 5 orang budak ini telah menjadi liputan yang sangat meluas di dada-dada akhbar dan juga di stesen televisyen pada waktu itu. Dan ia juga turut mendapat perhatian daripada Presiden Korea Selatan pada waktu itu, iaitu Roh T. Beliau telah mengeluarkan arahan kepada 300,000 anggota polis untuk turut serta dalam operasi mencari 5 orang kanak-kanak yang hilang. Jutaan risalah telah disebarkan ke seluruh Korea Selatan. Malah wang ganjaran sebanyak 5 juta won ditawarkan kepada mereka yang berjaya menjumpai kanak-kanak ini. Pada masa yang sama, ibu bapa kepada 5 orang kanak-kanak ini terpaksa berhenti kerja demi melakukan kerja-kerja pencarian anak-anak mereka. Secara statistiknya, pencarian kanak-kanak di Gunung Maryong telah dilakukan sebanyak 500 kali. Walaupun pelbagai usaha telah dibuat, operasi pencarian menemui jalan buntu. Yang lebih merumitkan lagi, pihak polis sangat tertekan pada waktu ini kerana mereka sering menerima maklumat dan berita palsu. Dan lebih parah lagi, terdapat individu-individu yang telah mengambil kesempatan melalui panggilan-panggilan palsu dengan memberitahu budak-budak yang hilang ini adalah menjadi mangsa penculikan dan mereka sebenarnya sudah mati disebabkan kekurangan makanan. Hinggalah pada 26 September 2002, pihak polis telah dihubungi oleh seorang lelaki yang mendakwa telah menemui beberapa pasang kasut dan beberapa helai pakaian yang dipercayai milik kanak-kanak yang hilang ini. Berdasarkan maklumat tersebut, pihak polis segera melakukan pencarian di lokasi yang telah diberitahu. Pencarian itu ternyata tidak sia-sia. Mereka telah menemui sebuah kubur cetek di kawasan pencarian. Selepas proses penggalian kubur dibuat, didapati terdapat rangka-rangka manusia yang berhimpit antara satu sama lain. Jadi kesimpulan awal yang boleh dibuat oleh pihak polis, berhubung punca kematian mangsa
adalah disebabkan hipotermia. Namun teori ini telah disangkal oleh ibu bapa kanak-kanak terbabit, memandangkan mangsa telah menanggalkan pakaian mereka. Terdapat seperkara lagi yang agak membingungkan, di mana sebenarnya lokasi itu telah pun dilakukan pencarian sebanyak beratus-ratus kali, tapi tidak ditemui kubur ini di awal-awal pencarian tadi. Kenapa kubur ini telah dijumpai selepas dilakukan beratus-ratus kali pencarian? Tak kepelik tu? Berdasarkan laporan bedah siasat, 3 daripada 5 tengkorak kanak-kanak didapati terdapat retakan yang berpunca daripada hentakan yang kuat menggunakan alatan tumpul. Terdapat juga kesan darah beserta lubang pada tengkorak kanak-kanak ini, di mana boleh disimpulkan kanak-kanak ini telah ditembak di kepala, dan kesimpulan yang telah dibuat, kelima-lima orang kanak-kanak ini telah dibunuh, bukannya kehilangan biasa. Akhirnya mayat-mayat ini telah dikebumikan dalam satu upacara khas pada 25 Mac 2004, manakala kesemua tengkorak mereka telah didermakan oleh keluarga kepada Universiti Gyeongbong untuk dijadikan sebagai bahan kajian forensik. Pada perkembangan lain, pihak polis telah menjalankan siasatan berasingan untuk mengenal pasti identiti lelaki yang sempat membuat panggilan misteri kepada sebuah akhbar tempatan bertarikh 25 hari bulan 9 2002, iaitu sehari sebelum penemuan rangka tulang kanak-kanak ini. Dalam panggilan itu, si lelaki misteri ada menyatakan bahawasanya kamu semua akan menemui kesemua mayat-mayat mangsa di Gunung Maryong. Pihak polis telah menjalankan siasatan dengan lebih mendalam untuk mendapatkan identiti si pemanggil misteri. Tapi sehingga kali ini, identiti lelaki misteri itu gagal dikenal pasti. Pada 2006, akhirnya had stated untuk kes ini telah pun tamat. Ini bermaksud walaupun pelakunya berjaya ditangkap, dia tidak boleh didakwa. Walaupun begitu, undang-undang statut ini telah dipinda oleh Kerajaan Korea Selatan pada tahun 2015. Jadi masih ada lagi harapan untuk keluarga mangsa mendapatkan keadilan untuk anak-anak mereka. Bagi mengenang kisah ini, pada tahun 2011 telah diterbitkan sebuah filem berbahasa Korea Selatan yang bertajuk Children, di mana filem ini telah menceritakan rentetan yang mungkin terjadi kepada kanak-kanak ini dan bagaimana huru-haranya pada waktu itu dalam mencari dan menjejaki kanak-kanak ini. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ia akan menjadi maklumat tambahan kepada kita semua. Jadi pada korang yang ada kanak-kanak kecil, jagalah mereka, kerana sekali dah hilang, susah nak ditemui. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.